هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله panjang sikit lah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Luqmanu lib lib alif tu dia alif mahzuf maqtu' tidak dibaca. Wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah hamaskan tush rik sama juga hamas tushrik billah. Baik, ya bunayya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim. La zulmun ba. Inna syirka la zulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ولوالديك إلي المصير ولوالديك إلي المصير. Tarkik nipis. Sekali lagi. ولوالديك إلي المصير ولوالديك إلي المصير. Okey. Sambung ayat yang ke-15 surah Luqman ke surat 412. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm kalau tak ada nafas kita berhenti lakabih, kemudian ulang balik ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. tekan sikit. Ain dan ha huruf halqum. Huruf halqum dia ada 6. Huruf bawah, huruf tengah dan huruf atas. Huruf bawah ada 2, huruf tengah ada 2, huruf atas ada 2. Dan bawah huruf dia alif dan ataupun hamzah dan juga ha. Alif ataupun hamzah dan juga ha. Ha bawah, ha ihdi. Kemudian tengah huruf ain dan juga ha. Ha dan ain tekan. Bila kita sebut ha bawah, maka bila tekan ha jadi ha. Alif pula bila tekan jadi a. Itu sebab beza. Hampir sama ain dan juga alif dan ha dan juga ha. Tekan sikit. Banyak orang tertukar. Alif ataupun hamzah tu. Tu. Dia bila dia ni kalau tak tekan dia jadi alif, bila tekan dia jadi ain. Alhamdulillahi rabbil a. Kalau kita tak tekan alhamdulillahi rabbil a. Bila tak tekan takut dia ubah makna. Alam makna dia sekalian, alam universal. Allah mentadbir sekalian alam. Tapi kalau alam makna dia sakit. Itu beza jauh tu. Kan? Kemudian ha dan juga ha.
Ha dan juga ha tekan. Atas lagi dia tambah deserannya. Atas tu. Iaitulah kha dan juga ghin. Ain dan juga ghin beza pada tu je. Dan dia duduk atas, dia nak keluar dah. Orang ni nak dia nak apa? Dia nak buang kumok tu, gagal tu, dia nak buang. Dia duduk atas lah maksudnya. Kha pun tui. Contohnya orang ludah kan. Tui tu kan. Duduk atas lah tu. Tapi kalau duduk bawah ha. Kalau duduk bukan bawah makna tengah tu ha dan juga ain. Atas tu kha dan juga ghin. 6 tu lah huruf halqum. Huruf apa? Halqum. Huruf izhar. Dia panggil, kalau izhar dia panggil izhar halqi. Izhar halqi kan. Nampak tak? Baik. Kita sambung. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbah. Ha tu kan, habbah. Tekan sikit. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbah. Kemudian in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Kharun fatakun fi sakhrah. fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Biha Allah. Innallaha latifun khabir. Nipis nah, khabir. Sebab apa nipis? Sebab kasrah. Baris bawah, bukan pada ra tu, pada sebelum tu. Khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Pada perkataan khabir tadi, dia kasrah tu, tapi bila kita berhenti dia khabir. Dia ada dua. Kalau ra tu kasrah, khabir. Kalau ra tu dhammah, khabir. Dia sikit kan. Khabir. Dia naik sikit lah. Kita bukan nak sebut ru, tapi dia ada depan. Khabir. Kalau fathah, khabir. Itu gitu je. Beza dhammah, fathah dengan kasrah. Tiga tu kan. Kalau kasrah nipis. Kalau dhammah atas tu
dia muncung. Kalau fathah tutup. Khabir gitu. 3. Itulah beza. Baca Quran ni kena beza, banyak beza. Kan? Orang yang baca Quran pula Allah kata beza pula. Orang tak baca, orang tu beza. Semua beza. Bukan kereta perotan beza. Beza baca Quran, tak baca Quran. Dapat pahala, kan? Baik. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kar tak panjang. Kar. Tebal lah. Kar tebal. Sekali lagi. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tebal. Kar. Bukan kar. Kar. Wasbir 'ala ma asabak. Wasbir 'ala ma asabak. Bak. Hamaskan. Inna dhalika min azmil umur. Inna dhalika min azmil umur. Zal. Zal. Di mana zal? Di sebelum gigi. Az. Kalau az jadi zal. Salah. Az. Itu betul. Inna zalika min azmil umur. Inna dhalika min azmil umur. Saya pun baca salah. Saya baca umur, bukan umur. Inna dhalika min azmil umur. Inna dhalika min azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. إن الله لا يحب كل مختال فخور. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. فخور. خا. فخور. Ada tu. Ayat belakang tu boleh ambil tak? Nak ambil satu boleh tak? Boleh. Tak apa. Dengan kotak tu. Syifa penawar. Ayat ni, Quran ni penawar kepada segala benda. Masuklah ayat pun adalah benda makhluk Allah. Jadi baca bismillah.
Kita baca Quran ni, kita tak ayak. Baca Quran kat rumah tak ayak. Ayak tu bagi anak-anak minum, insya-Allah. Boleh bagi anak minum, bagi kita minum, bagi suami minum, bagi lembut sikit. Lembut sikit kan. Masya-Allah. Molekul. Baik. Mana tadi? Baik, sambung ayat 19. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ qalqalahkan dia. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ La saw khusa dagtin qid, huruf isti'la, sad tu, kha sad da ghin ta qaf dengan qid zat. Itu adalah huruf isti'la. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Wama ma lahjahkan dia. Wama fil ard. Wama fil ard. Lembut Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Okey. Tekankan wa asbagha ra. Kemudian za. Tekan yang tu. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Bila kita jumpa huruf yang payah nak sebut, kita kena slow down sikit. Jangan nak payah baca macam ada lubang, ada retak, kena slow sikit. Bahaya. Macam juga huruf yang payah, huruf isti'la, maka huruf ra contohnya khussa dartin wa asbagha. Ni ada kaedah bila jumpa huruf-huruf ta, sa, dad, ta, za, ghin, kha, qaf. Itu huruf tu kena hati-hati. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Ilm. Jadi tiga. Ain, lam, mim. Ilm. Lepas tu kita masuk sekali. Bi ghairi ilm. Sekali. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilm.
Boleh ha? Bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ay, munir. Munir tu apa? Munir itu maksudnya jelas, terang. Juga kalau tajwid ma'arid, ma'arid lisukun. Ma'arid lisukun ni boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Arid, dia boleh menerima mana-mana mat 2, 4 dan 6. Okey, sambung. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Pada perkataan wa idza, huruf zal tu nipiskan sikit. Wa idza. Wa idza. Sekali lagi. Wa idza qila lahum. Sekali lagi. Dia ada keras juga tu. Dia ada keras. Nak yang nipis tu. Wa idza, nak lembut. Wa idza qila lahum. Okey. Wa idza qila lahum. Lagi lembut lagi. Dengar belah kanan ni banyak dia kuat sikit. Sekali lagi. 1 2 3. Wa idza qila lahum. Za. Za nak pergi mana? Za tu. Bukan izza, za. Lidah keluar. Lidah kena keluar sikit nah. Wa idza sebab dia zal. Kalau zai wattini wazzai, tu betul zai. Yang ni zal. Yang ni adalah kita mendetailkan huruf ni. 2 dia yang kena detail. Perhalus zal dengan zai, tha dengan sin. Hak ni memang kena detailkan. Okey. Ulang balik. Wa idza qila lahum, kali wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Anza, tu baru zai. Tu baru zai. Tu zai, bukan zal. Anzalallah. Ustaz, kalau dengung tu berapa harakat? Dengung biasa dia 2 lah. Dia sesedap rasa dengung ni. Dia tak ada harakat dengung. Sesedap rasa ni lebih kurang 2 lah. Memang 2 harakat. Dia apa-apa pun 2 lah. 2 panjang sikit tu mungkin dia macam taranum. Tengoklah. Dia tak berdosa. Baca dengung lebih tak berdosa. Tak dengung salah tapi tak berdosa. Dia mencantikkan bacaan, tahsin. Bukanlah kata tak dengung ni satu kesalahan besar. Cuma dia tak dengung ni kurang baca dia. Kuranglah tepat. Bila kurang tepat ni,
Sebab dia yang menukar bacaan ni, menukar makna, itu yang berdosa. Kan? Bila tak tukar makna, salah tapi tak berdosa. Tapi kalau sengaja baca tak kena, itu tak boleh. Sebab dia Quran ni dia kena baca ikut cara lahjah dan cara ni lah, dia punya qiraat dia. Qiraat ni ada banyak, 7, 10, 14. Syatibi, Jazari. Baik. Anzalallah. ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن tekankan muhsin, bukan muh. Ingatlah, huruf ha dengan ha kena tekan. Ha bawah, ha tengah, kha atas. A bawah, a tengah, gha atas. 3 tu. Beza kan? Sekali lagi. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Muhsin wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil uthqa. Wuth, lembut dah. Wuth ni lidah keluar, semua lidah mesti keluar. Wuth. Cuba lidah gigi ni keluar tu. Buat enggak, jangan takut gigi palsu tu keluar. Wuth. Wa huwa, kita ambil perkataan ni, bil urwatil uth, bil urwatil uthqa. Okey, latih insya-Allah. Wa ila Allahi aqibatul umur. Okey, kita berhenti takat ayat 22, nanti kita ulang ayat 21 insya-Allah. Sadaqallahul azim.
Tengok pada tajwid dan makhraj sifat huruf pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pada sifat huruf muka surat ni lah 411 tu, awal surah Luqman. Alif lam mim. Apa alif lam mim? Mat lazim harfi ke kalimi? Harfi musaqqal ke mukhaffaf? Dia ada dua. Mat lazim harfi, mat lazim kalimi. Harfi tu huruf. Qaf itu huruf. Kalau kalimah perkataan tu lah. Contohnya macam dallin, kalimah kan. Kemudian mukhaffaf dia ringan. Kalau musaqqal dia berat. Musaqqal ni ada syadda, ada dengung. Ni mat lazim harfi apa? Tu musaqqal lah. Alif lam mim. Dia berat lah, berat. Qaf biasa gitu. Qaf tak dengung apa? Dia tak dia tak ada dengung apa? Dia seorang dia. Dia bila khaffaf, khafif, lembut. Alif lam ra, khafif. Dia kalimi. Kalimah tapi dia tengok juga. Yang ni nanti kita nun sama, itu sama, dia panggil mat lazim mat lazim harfi mukhaffaf. Sebab dia tak ada nun. Nanti insya-Allah nanti dia kena master satu-satu. Lazim kalimi ni dia macam kurang kita sentuh. Insya-Allah nanti saya akan kita akan bincangkan balik dalam bab yang itu. Sebab kita duduk tentu pasal halqum, hammas, qalqalah, isti'la. Jadi kita lupa dah pasal mat lazim ni. Kan? Kita duduk baca kita duduk sentuh 5 jari tu. 5 jari tu apa? Alif lam, mim mati, nun mati. Mat pun sentuh 2, 4, 6 macam tu saja. Waqayu tidak. Dia mat ni masuk dalam pecahan mat. Tu kena bincang sehari. Berjam-jam kena master betul-betul. Mat ni kita tahu mat ni panjang pendek Kita pun tak tahu macam mana panjang dia, kok mana kan. Mat dia ada 15 mat asli. Kemudian pecahan dia mat far'i, furu', cabang, branch dia. Mat far'i itulah yang panjang tu. Mat arid, mat iwat, mat tamkin, mat rempit. Mat rempit banyak mat kita ni. Cik mat, mat kambing, mat lembu. Nama pula panjang-panjang. Orang dulu nama mudah dia. Mat lazim. Mat apa? Mat nazim. Ni Muhammad Nazim Daniel. Panjang. Nama panjang-panjang kan. Dah panggil apa? Zim ya. Mat pula ramai. Dia tak panggil mat dah. Panggil mesti ada gelang. Baik. Okey. Alif lam mim, di situ alif izhar, lam alif mim lam. Mim mati tu bertemu dengan mim ya mim. Dia macam tu sebenarnya imla'i. Jadi lam nak masuk mim tu, huruf lam dengan mim dia mesti dengung sebab dia idgham mislain. Mim bertemu dengan mim kan. Lam mim M dengan M tu, mim dengan mim tu dia mesti
dia mesti dengung. Dia panggil idgham mislain. Idgham mislain. Sebab apa? Mislain, misal sama, mim sama dengan mim lah. Okey. Idgham pula banyak. Kalau idgham ni dia banyak pula. Pecahan. Idgham mislain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, mutakamilain. Tu banyak. Idgham pula banyak. Tu dia. Satu-satu. Kan? Jadi yang ni alif lam, dia tak boleh alif lam mim, tak boleh. Alif lam mim. Okey. Nak baca berapa? 4 boleh? 6 pun boleh. 6 pun boleh. Alif satu harakat. Alif dia satu harakat mana-mana. Alif satu. Tak boleh baca alif lam, tak boleh. Alif. Dia panggil huruf apa? Huruf yang muqata'ah, dipotong. Alif lam mim, dia potong satu-satu. Okey. Alif dia dalam Quran yang satu harakat. Kalau ni huruf muqata'ah ni, hak lain lam, nun. Nun pun kurang-kurang 2 harakat. Kaf 2 harakat ya. Dia tak boleh kaf ha ya, tak boleh. Kaf ha ya 2, ha 2, ya 2. Ain, tu baru panjang. Ain sad. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Nak tengok mana satu, makhraj ke tajwid? Makhraj sifat huruf kan dengan tajwid. Kita tengoklah makhraj dulu. Tilka. Til. Apa til? Jahar. Salah satu-satulah jahar. Sebab dia tertahan nafas, tertahan angin. Kalau keluar angin, contohnya pada perkataan apa? Tilka ayatul kitabil hakim. Tak ada hamas. Hudan wa rahmah. Ada? Kat mana? Rah. Lil muh. Ada. Tu seronok mengaji sifat huruf boleh detect. Ada. Ini tak ada. Kalau tak ada, lawan dia tak ada hamas, lawan dia jahar. Jahar tahan, hamas lepas. Apa yang lepas? Apa yang tahan? Angin. Kemudian tilka ayatul kitabil hakim. Apa lagi yang kita nak sentuh makhraj di situ? Ada huruf isti'la? Tak ada. Makna dia huruf istifal lah. Tilka ayat, tilka ka tu istifal, lembut lah. Tilka, dia tak baca tilqa. Tilka istifal. Lagi qalqalah ada tak? Tak ada. Sifat pula dia ada sifat yang tunggal dan sifat yang berlawanan. Dalam kitab tu kan. Yang kitab tu komplit lah semua. Master, untuk master dalam sifat dan makhraj huruf, banyak membantu. Kemudian ya itu tentang lahjah pula. Lahjah kita baca ya. Orang Kedah ya, tilka ayatu, bukan tilka ya. Tilka ya. Dia Arab ni dia nak ke Kelantan sikit. Ya. Gapa? Dah mana? Makan. Bukan makan. Makan. Tilka ayat. Nak ke imalah pun tidak. Dia sedang. Tilka ayatul kitabil hakim. Khairul umur awsatuha, Nabi kata. Setiap benda yang terbaik adalah pertengahan. Tak A sangat, tak A sangat. A jadi imalah, A jadi straight pula kan.
Faham tak? Okey. Kemudian apa? Tajwid pula. Lebihlah, maksudnya hamas, jahar, qalqalah, isti'la lawan istifan. Dan tengok pada tajwid. Tajwid alif lam. Ada alif lam. Ayat yang nombor 2 tu. Ada tak alif lam? Ada. Alif lam apa tu? Qamariyah. Macam mana nak kena alif lam qamariyah? Tak ada sabdu. Tak ada syaddah. Jadi baca dengan jelas. Tilka ayatul kitabil hakim. Kita tak baca tilka ayatuk kitab. Tak. Tul. Jelaskan lam. Kalau tak jelaskan lam, dia panggil syamsiyah. Contohnya, hudaw wa rahmatul lil muhsinin. Allazi. Allah. Ada 2 lam kat situ. Lam. Dia kata sabdu ni kebanyakan dia ada 2 huruf. Allah. Mana lam yang pertama tu dimasukkan. Sebab tu alif lam syamsiyah makna dia idgham. Baca dengan idgham. Alladzina yuqimu nas-salah. Sama. Lam tu tak baca. Nas-salah masuk terus sad. Nampak tak? Alladzina yuqimu nas-salata wa yu'tuna az-zakah. Az-zakah. Dia tak baca wa yu'tunal zakah. Naz-zakata. Kemudian wa bil'a. Baca pula lam tu. Bil'a. Lam. Tu idgham. Idgham dan izhar. Clear lah? Nampak tak senyap dia? Kemana dah minda? Tuan-tuan dan puan-puan. Adakah di dapur? Sedang berada di pintu sekolah? Anak-anak? Tengah berfikir. Apa dah ni? Baik. Tu baru alif lam. Belum lagi mim mati, nun mati. Ulang balik. Ingatlah, jangan lupa. Kalau dalam tajwid ni, dalam kepala saya, sifat, huruf, makhraj, lahjah, mim 5 hukum tajwid tu. Kemudian nak masuk sikit pula, mungkin mim mat lah, mat yang 14 tu tadi. Kemudian pecahan-pecahan yang tu tadi, yang kata idgham pula apa pecahan dia gitu kan ni sebagainya. Itulah tajwid, bukan payah sangat pun, tapi kalau tak ulang dia payah. Dia kena ulang selalu benda ni. Ulang. Ni pun kes mengajak. Kalau tak mengajak dia lupa. Confirm. Sebab ngajak dia ingat sikit. Nanti tak mengajak balik, lupa balik lah. Sebab manusia ni lupa. Sifat dia tu. Kita tak boleh lari pada sifat kita tu. Sebab tu kena peringat, kena mengaji. Sebab kita lupa. Kita jahil, kita lupa, kita lemah, kita miskin. Hak baik semua Allah. Allahu Akbar. Hak tak baik semua kita. Tu ngaku, bila mengaku tu makna beriman kepada Allah. Bila beriman, Allah sayang. Tu je. Kan? Saat dia kita ni, Allahu Akbar, lemah sungguh. Kan? Sakit-sakit mati. Makcik saya semalam mati kanser, sak dia 5 bulan mati, meninggal. Innalillahi. 60 macam tu lah, 60 59 ni lebih kurang 60 lah, 60. Terkejut kat nak, tapi itulah buat channel tak boleh balik kan. Baik. Dia selalu duduk dengar ceramah saya dalam YouTube kan. Baik. Kemudian hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Cukuplah dekat tu kan. Makna dia tajwid. Mim mati ada tak? Mim mati. Nun mati tanwin. Okey, tanwin ada hudaw wa. Tanwin. Tanwin dia member dia duduk dengan nun mati. Tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf-huruf. Kalau hudaw wa, apa hukum dia? Nun mati ataupun tanwin ada 4. Jadi apa?
Jadi apa? Saya sebut dulu. Hukum nun mati duduk jari mana? Jadi tengah. Jadi tengah tu. Sebab dia tinggi. Dia tinggi ni kita letak 4. Yang ni jari ni rendah sikit. Dia letak 3. 3 ni. So kalau lebih taklah satu lagi 4. Gitulah kaedah dia. Bila 4 ni nun mati lah dengan tanwin. Ingat tak Atin? Yang pertama idgham. Tak apa, ulang balik. Izhar. 4 kan 4. Idgham. Izhar. Lepas tu iqlaq. Ikhfa. Itu. Sebab apa kita tak iqlaq dulu? Sebab iqlaq satu dia huruf. Sebab yang paling banyak nak ingat ni kita tak uluh. Baki ni makna balance. Maka semua ikhfa. Kalau macam mim mati ada berapa? 3. Idgham, ikhfa, izhar. Kita tak izhar lah. Sebab apa? Sebab izhar huruf dia banyak. Kathir. Bila banyak, kita tak larat nak ingat. Maka kita tak ujung lah. Selain daripada huruf idgham, huruf ikhfa, betul. Maka semua adalah huruf izhar. Semua 26. Semua 28. Tolak 2, 26. Tak larat nak ingat. Semua maksudnya. Kecuali mim dan juga ba. Itulah makna dia. Hudaw wa. Jadi kalau hudaw wa huruf apa? Huruf idgham. Idgham ma'al gunnah. Jadi kalau kita pula basic ni kita tengok, nak tengok dengung tak dengung. Kalau idgham mesti dia ada 2, tak mesti dengung tak. Ada idgham tak dengung. Idgham bila gunnah, lam dan juga ra tu. Tapi kalau kita nak tengok dengung tak dengung mudah. Tengok pada tanda tanwin tu. Kalau tanwin tu tak sama dengung. Nampak tak? Ni sama ke tidak? Tak sama kan? Dia punya apa? Dia punya line dia. Dia sengit macam tu. Kalau sama tu maksudnya dua-dua tu dia kerat. Sama. Dia macam tu. Yang ni tak sama. Dia bila sama tu, dia jadi apa? Izhar. Jadi jelas. Kalau tak sama, dia jadi idgham. Dia boleh jadi ikhfa. Dia boleh jadi iqlaq. Faham tak? Nampak nah? Wa rahmatal lil muhsinin. Wa rahmatal, tapi tak dengung. Tetap baca wa rahmatal lil muhsinin. Rahmatal lil muhsinin. Idgham apa? Bila masuk juga tapi tak dengung. La. Bila tak dengung. Bi ghairi gunnah. Okey. Lil lam tu lil apa? Ingat lil apa? Alif lam apa tu? Qamariyah, tapi dia bukan alif lam sebab dia lam saja. Jahar nama dia. Jahar. Lam jahar. Lam ni huruf jahar lah. Sebab lil muhsinin dia tak ada hamas. Lil ada tak angin? Muh ada tak angin? Ada. Muh sinin. Muh ada angin. Okey, cukup. Sinin apa? Sinin apa? Lil muhsinin apa? Makna dia yang melakukan kebaikan. Tajwid dia mad arid lisukun 2, 4 ataupun 6. 2 atau 4 ataupun 6. Okey. Allazina mad ke apa? Bukan. Alif lam syamsiyah. Okey. Wallahu a'lam. Habis tajwid. Ingat nah? Kemudian waqaf ibtida. Waqaf dan ibtida. Waqaf ibtida macam mana? Boleh berhenti, boleh sambung dan tak boleh berhenti. 3 tu. Boleh berhenti contohnya pada perkataan ini yang ada tanda. Kalau yang tak ada tanda kita nak berhenti sebab tak ada nafas, maka kita kena ulang balik.
seeloknya. Tapi kalau lepas tu nak sambung, kalau makna dia cantik, contohnya wa semua boleh sambung kebanyakannya sebab dia dan, cerita baru. Kemudian summa, huruf ni dia panggil huruf ataf. Huruf ataf boleh sambung. Wa summa ka, apa fa, falahum boleh sambung, boleh. Contoh allazina yuqimuna as-salah, sambung boleh. Wa yu'tuna az-zakah, okey. Tak payah sambung, tak payah ulang dah. Tak payah ulang. Yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, tak perlu. Terus sambung sebab dia dan. Okey, itu pada yang tak ada tanda. Kalau berhenti mana-mana tak ada nafas kan. Kita baca tadi banyak kita cut sebab kita fahamlah nafas kita semakin hari semakin pendek. Umur kita semakin pendek. Maka kita pun baca pun semakin ringkas. Baca berhenti semakin banyak. Kan, berhenti semakin banyak, tak larat dah berhenti R&R banyak kali. Dulu kalau muda straight lah. Kan? Lah berhenti kat 10 kali. Setiap kali ada jumpa berhenti. Muka kita. Kan? Daripada Sungai Buloh. Lepas tu jumpa apa nama macam-macam lah. Sungai Perak. Ni kat jari semua ada berhenti muka dia, kereta dia. Sebab dia dah tua. Kalau dia muda dia lajak kan, dia kuat. Itulah kita tak larat baca juga. Tapi kita banyak berhenti. Tak apa. Baik. Kemudian tengok pada yang ada tanda ni. Yang tanda ni lah kita nak bincang. Contohnya pada ayat apa yang ada tanda. Cuba tengok. Ada ayat yang ada tanda berhenti mana? Rabbihim. Rabbihim tu apa tanda dia? Sad lam ya. Ataupun kata dia Salla tu makna wasal aula. Elok sambung. Wasal sambung, aula lebih baik. Okey? Jelas? Mana lebih baik sambung kat mana? Iaitulah yang pertama, sambung, berhenti, tak boleh berhenti. Faham tak? Sambung tu maksudnya bukanlah tak boleh berhenti, boleh. Tapi sambung lebih baik. Kemudian yang kedua, berhenti lebih baik. Yang ketiga, tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Dia ada dua, sambung, berhenti, tak boleh berhenti. Tak boleh sambung pun ada. Tak boleh sambung maknanya berhenti. Mana yang ni sambung, sad lam ya, sambung lebih baik. Kalau nak berhenti boleh tak? Boleh. Tapi sambung lebih baik. Yang kedua, mana lagi? Jim. Huzwa. Jim apa? Dua-dua boleh. Berhenti boleh, sambung boleh. Kalau nak berhenti, huzwa. Kalau sambung, huzwan ulaika. Ulaika lahum azabun muhin. Lagi? Satu je setakat ni yang kita jumpa. Jim. Okey, sad lam ya ataupun qaf lam ya. Mana qaf lam ya? Nampak? Sebab tu dalam surah Luqman ni kalau kita lihat banyak dia kata kalau sambung lebih baik. Kan? Satu je. Tak banyak lah. Banyaknya sambung lebih baik. Sebab apa? Falsafah dia. Sebab surah Luqman ni cerita pasal Luqman Al-Hakim, seorang wali Allah. Dia ni tentang nasihat dia kepada anak dia. Jadi sambung tu makna dia bila nasihat anak ni kena banyak kali nasihat, sambung terus, constantly. You know what that mean? Berterusan. Sambung. Kita tegur anak kita bukan waktu dia sekolah rendah, kalau mendengar saja.
Semesti kena tegur. Kahwin pun kena tegur. Hang mayang tak lagi. Hang tak mayang lagi macam mana ni jadi lelaki ni? Macam mana adik bini orang ni? Kena tegur. Itu makna dia. Constantly. Tengok falsafah. Masya Allah cantik Quran. Allah bagi. Semua ada falsafah dia. Waktu nak tekan, waktu kita baca tu awak, dia banyak huruf isti'ala ni sebab Allah nak suruh tekan ayat tu. Itu dia panggil ilmu tentang falsafah i'jazul Quran. Ni dia panggil i'jaz al-Quran. Okey. Baik. Habis tajwid sifat, kemudian tengok pada makna pula, pada tafsir, makna dan tafsir. Kita tengok pada ayat 12. Ayat yang ke-12. Ayat ke-12 ni mula nasihat daripada seorang ayah kepada seorang anak dia. Ayah kepada anak dia. Walaqad ataina. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh ayah ni banyak kena tegur anak. Ayah kena tegur nasihat anak. Sebab apa sebut macam tu? Sebab pemimpin tu dia kena ada ilmu. Suami ni pemimpin. Ayah sepatutnya kena banyak tegur anak berbanding ibu. Ni ayah pula lah ni jenis dia tak mak yang banyak, anak ayah ni buat tak tahu dia. Konon-konon dia malas nak tegur lah sebab dah ada orang tegur dah. Tapi tak boleh, kena tegur. Kena benda tu kena ni, kena ambil part of hubungan tu. Bila kita tak tegur anak kita, dia rapat dengan mak dia, jadi dia jauh dengan ayah dia. Nampak tak? Sedangkan tak boleh jauh, kena dekat lah. Dia tak boleh ambil satu kaedah sendiri yang kata ayah ni kena ego, sombong, kena jauh beranak. Tak. Siapa kata macam tu? Islam tak ajak pun. Bahkan Nabi sendiri rapat anak dia. Nabi rapat sayang anak dia. Sayang anak dia. Ibu kepada anak dia, iaitulah Khadijah, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah. Tetap Nabi ambil semua. Yang mana boleh ambil. Makna part tu. Kita je buat sendiri. Tak apalah, dah ada isteri, suami tak payah tegur. Tak boleh, kena tegur. Sebab tu bila anak kita tak rapat dengan ayah, jadi kita pula masalah. Dia rapat, anak ni memang rapat dengan ibu. Sepatutnya dia juga kena rapat dengan ayah dia. Sebab ayah dia tu adalah insan yang bekerja tapi kena spend masa untuk anak dia. Walaqad ataina Luqman. Allah mulakan dengan sungguh. Sungguh ni maknanya benda yang penting. Takkid, khabar dia panggil khabar muhimmah, khabar ihtimam, khabar intabih, yang suruh ambil perhatian. Bagi siapa? Bagi ayah-ayah. Luqman, seorang ayah. Hikmata Luqman al-hikmah. Sebab tu orang banyak bagus nama Luqman al-Hakim. Luqman saja pun dah cukup, Muhammad Luqman. Tapi bila ada nama Luqman mesti belakang dia Hakim. Ambil daripada ni Luqman sebenarnya nama ni bukan Luqman Hakim. Luqman, Allah kata al-hikmah. Kami berikan Luqman ni hikmah. Hikmah anishkurli. Anishkurli, supaya bersyukurlah, makna dia. Anishkurli ni likai, supaya bersyukurlah kepada Allah. Kan? Wa man yashkur, Allah cerita pula siapa yang bersyukur, apakah kelebihan dia. Siapa yang syukur, apakah faedah dia. Dan siapa yang kufur, apakah azab dia. Wa man yashkur li nafsi, siapa yang bersyukur kepada dirinya, siapa yang bersyukur kepada Allah, siapa yang bersyukur untuk dirinya, barang siapa yang bersyukur kepada dirinya, bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur kepada manusia, syukur kepada Allah. Nabi kata, man lam yashkurin nas
la yashkurillah. Siapa yang tak terima kasih kepada orang, dia tak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka lawan syukur apa? Kufur. Kufur lawan dia syukur. Jadi kita syukur ni banyak tanda-tanda dia. Yang pertama tanda syukur apa? Menggunakan nikmat Allah bagi. Kemudian cukup apa yang ada. Terima kasih. Gunakan panca indera. Itu makna syukur. Syukur ni makna dia guna. Syukur ni makna dia terima kasih. Syukur ni makna dia guna pakai. Dia ni orang yang kerja, orang yang berusaha. Dia orang yang bersyukur. Allah bagi dia tangan. Syukur guna. Kalau tak guna, duduk kan, malah tak buat apa kan, tak ada masa depan contohnya. Jadi orang tu tak bersyukur. Dia ada tangan. Ada orang tak ada tangan pun kerja. Contoh bagi orang-orang hak ni lah, lelaki, anak-anak muda ke, jangan meminta-minta sedekah, kerja, usaha. Gitu. Itulah makna dia. Fa innallah, Allah kata fa innallah, orang hak tak bersyukur, maka orang kufur ni, maka fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah ini sungguh dia maha kaya. Apa kait syukur dengan Allah maha kaya? Allah nak bagi, Allah kata dia kaya, sikit pun tidak kurang perbendaraan kekayaan Allah. Tak kurang pun Allah nak bagi. Syaratnya kamu kena bersyukur, kamu kena usaha. Allah ni bagi. Dialah Hamid, yang terpuji, tempat dipuji. Hamid, maha terpuji. Okey. Ulama mengatakan dalam ayat 12 ini, adakah Luqman ini seorang nabi? Luqman ni nabi ke apa? Ada dua pendapat. Yang pertama, dia adalah hamba yang soleh, bukan nabi. Tu ni. Ada orang duk kata Luqman ni nabi ke? Bukan. Kemudian yang kedua, pendapat ni juga disokong oleh daripada riwayat seorang daripada sahabat, daripada Ikrimah Ibnu Abbas, yang katanya Luqman ini daripada budak negeri Habsyah. Habsyah apa? Habsyah kat mana? Abyssinia. Bisa dengar? Abyssinia. Kabe Kelantan tu. Abyssinia. Habsyah. Itu bahasa orang putih lah. Macam Mesir, bahasa Arab. Bahasa orang putih, Egypt. Egypt. Kalau kalau Jordan macam biasa. Kalau Syria apa? Syria juga. Cuma kalau Dimash bahasa Arab, Damascus bahasa orang putih. Gitu. Gitulah makna dia. Kahirah bahasa Arab, Kairo. Nampak? Macam itulah. Habsyah bahasa Arab, Abyssinia bahasa orang putih. Okey, dia kerja tukang kayu. Luqman Hakim ni kerja dia tukang kayu. Tukang kayu ni maksudnya nak potong apa? Potong pokok. Dia lah kerja dia. Itu cerita tentang Luqman. Banyak lagi cerita tentang Luqman ni. Dia ni ada seorang kakak ni mari jumpa dia. Ya Luqman, tolong saya dibawa seekor kibas, kambing, syatun. Tolong sembelih dia, boleh tak? Sebab kamu kan tukang kayu. Kamu sembelih seekor kambing ni, datangkan. Esok saya nak ambil kata dia. Okey, kakak puan nak macam mana? Saya nak bahagian yang paling terbaik daripada kambing ni. Paling baik ni makna dia wallahu alam, tapi bagi Luqman yang terbaik. Gitu. Bukan bagi saya. Bagi Luqman pun dah sembelih dah. Kemudian dah prepare dah. Nak bagi apa? Dia pun bagi lah. Bagi dalam plastik dari dua. Yang pertama, dia bagi lidah. Yang kedua, dia bagi hati. Tu. Jadi, kawan tu pun pelik. Kenapa bagi lidah? Kenapa bagi hati?
inilah bahagian yang terbaik. Dia bukan dia bagi dalam bentuk tasawuf, dia bagi dalam bentuk ada hikmah. Sebab tu Luqman Al-Hakim bijak. Dah minta yang baik, aku bagi yang terbaik lah. Ini yang terbaik. Oh, bukan bahagian paha dah. Yang terbaik ni daripada manusia ni, daripada orang, daripada hamba ni, daripada binatang ke apa, dua. Yang pertama apa? Lidah. Lidah kita kalau baik, baiklah hidup kita. Hati kita kalau baik, baiklah hidup kita. Tapi kalau lidah kita tak baik, pergi mana pun orang tak suka kita. Hati kita kalau tak baik, tak mana pun kita takkan suka. Apalah ni panah, apalah ni, dia akan salahkan keadaan lah. Sebab hati dia tu tak baik sebenarnya. Perbaiki hati kamu. Tu Luqman Al-Hakim. Kemudian dia pun bawa lagi kambing. Dia kata kalau tak apa, saya nak bagi sekok lagi. Esok tu pula dia datang. Dia kata kepada Luqman, Tuan, bagi kepada saya bahagian yang tidak baik, orang tak mau. Kemudian esok tu dah siap, dia bagi yang sama juga, iaitulah hati dan lidah. Itulah yang baik, itulah yang tak baik. Faham tak? Itulah Luqman Al-Hakim. Okey. Yahya itu tentang, kata dia bukan daripada Nabi. Dia bukan Nabi, dia adalah seorang yang disebut wali Allah lah, orang yang Allah sayang dia. Kemudian disebut lagi, ada seorang sahabat tanya, seberapakah pengetahuan kamu tentang Luqman? Luqman ni, sebab Luqman ni Allah cerita dalam Quran, hebat dia ni kan, bukan kaling-kaling kan, hebat. Sampai Allah cerita dalam Quran, kemah lah kan. Ada satu surah pula tentang dia ni. Gitu. Jadi kata dia, Jabir ibnu Abdullah kata, Luqman ini adalah orang dia berperwatakan pendek. Pendek maknanya orang dia pendek hidung dia tidak mancung, berasal daripada Nubian. Ada pula mengatakan dia daripada mana? Dia daripada pedalaman Mesir, kulit hitam, okeylah, berbibir tebal. Allah telah memberinya hikmah, iaitulah bijaksana, tetapi tidak diberikan kepada dia kenabian. Dia orang yang bijak, tapi dia bukan nabi. Okey. Kemudian kata dia lagi tentang apa? Tentang sahabat ni dia tanya. Kata Auza'i mengatakan, telah menceritakan kepada aku Abdul Rahman ibnu Arhanmalah cerita ada seorang lelaki berkulit hitam. Inilah kulit hitam ni Luqman lah mungkin. Kata dia datang kepada seorang Ibnu Musayyab, minta kepadanya. Maka Ibnu Musayyab menghiburkannya, jangan kamu bersedih hati kerana kamu berkulit hitam, kerana sungguhnya ada 3 orang manusia terbaik daripada kulit hitam. Yang pertama Bilal, yang kedua Maula Mahja, Maula Umar ibn al-Khattab. Umar al-Khattab pun kulit hitam ke? Nah, kita lupa pasal Umar al-Khattab ni kulit putih ni kan, tak kulit hitam ke? Yang ketiga Luqman Al-Hakim. 3 kulit hitam yang hebat. Kulit hitam ni, kulit ni tak ada apa pun. Salin esok ke akhirat ni putih belaka kan. Allah tak tengok pun kulit hitam ke merah ke cerah ke, tak tengok langsung sikit pun Allah tak pandang kan. Pendek ke tinggi Allah tak pandang. Kita hak tu yang kita pandang buat sampai kulit ni kalau boleh nak gebu kan, hati tak gebu pun tak diguna juga. Betul tak? Muka ni Allah tak pandang apa-apa, kita nak peralui sangat. Kayak budak sejuk putih kan. Kayak budak sejuk mak saya. Ingat tak ni? Payah sangat nak putih berkelorong sapu. Kan? Tidak. Apa nak putih? Yang penting sebab benda tu Allah tak tengok. Allah tak tanya dalam kubur, kamu pakai lotion apa ya? Allah tak tanya. Allah tanya solat kamu bagaimana? Kenal tak aku? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Jawab tu semua amal-amal kita.
Gitu. Dia cerita panjang lah pasal Luqman ni. Seronok cerita Luqman ni. Kita cerita dia. Baik. Jadi dia ada nasihat dia kepada anak dia. Ada lebih kurang 10 nasihat Luqman Al-Hakim kepada anak dia. Yang pertama, kamu jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Apa makna syirik ni? Kamu jangan menyekutukan Allah. Janganlah jadi orang syirik. Anak kita ni kita kena tegur dia jangan akidah dia rosak. Kan anak-anak zaman lah, masya-Allah, anak kita mudah-mudahan terjagalah. Kan sekarang ni macam-macam yang boleh rosakkan akidah syirik kepada Allah ni. Kan TikToknya lah, apalah nulah ni. Takutlah kita ni kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, taat. Kemudian jaga apa? Jaga solat. Ada tak dalam ni? Ada. Taat ibu bapa, ikut yang baik. Kamu marji'ukum, kamu ni akan kembali kepada tempat kamu. Ingat tentang akhirat. Cerita pasal hari kiamat. Habaq kat dia buat apa pun ingat no. Beriman kepada hari akhirat. Sabar lagi. Wasbir ala ma asabak. Suruh sabar bang. Jangan ikut nafsu. Sabar. Kerja tak jadi, sabar. Kan? Balik-balik jangan duduk apa? Jangan duduk apa nama, apa kita kata sampai dia jadi macam gitulah. Dia kena sabar ni. Dapat result tak berapa elok, sabar. Kan? Nak result elok macam mana hang pun tak baca buku. Kan? Mak awak cek ni, kata dia kawan dapat elok. Dia baca buku. Hang tak baca. Nanti hang buat bagi elok balik. Periksa lepas ni pula. Ada hak jenis tak berjaya sekolah, tapi dia masuk universiti dia pulun. Allah bagi itu semua ada sebab. Kan? Nak kita ni apa? Nak kita ni lebih ambil pengajaran. Mana? Ada orang dia tak berjaya. Okey. Kat mana tadi? Bill Gates kan, dia tak berjaya pun. Tapi dia kata hak dalam kelas dia tu hak berjaya semua kerja dengan dia. Bill Gates kaya gila. Dia boleh bagi setiap orang atas dunia ni, atas bumi ni $12. Dulu dia kaya lah ni tak tahulah. Mungkin dia dapat nombor 2 ke 3. Sebab lah ni depa ni jenis lawan ni. Kaya dunia ni tak ada apa lah. Kaya sementara. Kita nak kalau boleh kaya akhirat selama-lamanya. Kaya selama-lama berjaya. Jadi nak kata gitulah. Bila gagal bukan bermakna kamu gagal selama-lama. Tapi gagal itu adalah sebahagian daripada resepi kejayaan. Orang yang bangkit ni dia mesti jatuh. Kalau tak jatuh macam mana nak bangkit? Betul tak? Kalau saya bab-bab motivasi ni memang makanan. Tapi saya sendiri tak berjaya sangat pun. Biasa ya. Tapi makna dia begitulah. Kita ni, kalau orang kata nampak, dia ni tak berjaya. Anak aku ni, seorang ni. Dia duduk dengan kita kan. Dia duduk dengan kita. Dia sebenarnya berjaya menjaga kita. Berjaya. Kita jangan nampak. Kita berjaya ni subjektif, tuan-tuan. Kan? Dia duduk dengan kita, dia jaga kita. Kalau berjaya tu, duduk nak. Mak kat UK ni tengah meeting ni. Nanti ya. Dia tak. Kadang-kadang kita mati nanti pun dia tak balik pun. Itu yang anak yang berjaya sangat. Kita duk kata berjaya tu begitulah. Yes. Berjaya jadi anak yang soleh, berjaya jadi orang yang berdoakan kepada mak ayah dia. Itulah berjaya. Berjaya ni bukannya satu sudut. Bahkan dia menilai dengan macam-macam cara kejayaan dia. Ada yang dia tak berjaya, tapi dia agama dia ada. Okeylah tu. Okey, yang tu yang kita nak. Kalau dia dunia ada, akhirat ada, lagilah. Ingat. Allahuakbar. Okey. Boleh tara tu no. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang yang lemah saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu depan no. Minggu ni macam tak berapa ramai sangat ni. Di mana kan? Takut apa COVID nak mati-mati kat lah. Tapi betul lah, takut-takutlah ikhtiar kita tu kan.
Tapi janganlah sampai kita tak mengaji, rugi kat lah. Sebab dia kalau nak mati ni bukan COVID saja, duduk atas katil pun boleh mati. Satu lagi saya tengok, Allah uji COVID ni, saya antara ujian. Memang ujian pun. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bagi ujian ni nak tengok siapa yang istiqamah. Ada orang hak dia tak mari terus sebab dia kata letih ujian ni berat. Baru sikit sebenarnya. Ada orang yang dia istiqamah sampai bila? Sampai hujung. Istiqamah ni siratal mustaqim, jalan yang lurus sampailah kita istiqamah. Tapi kalau Allah bagi sikit ujian, hak laki-laki ni terus tak mari surau masjid, rugilah. Ujian tu ada di kalangan manusia yang diuji semakin dekat dia dengan Allah, dan ada yang semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Ingat tak? Yang semakin jauh tu dia apa? Dia tewas di tengah jalan. Allah bagi ujian kan. Ujian ni bukan untuk kita stop, tapi untuk kita belajar, try and learn. Dia tak ada error dalam hidup kita. Try and learn. Oh begini, rupanya begini. Dalam rumah tangga kita. Sebab tu orang yang masalah rumah tangga bukan masalah, Allah nak suruh dia perbaiki hidup dia tu. Learn, belajar. Tapi kalau dia tak mau belajar, engkau salah, aku salah, cerai lah. Sampai bila? Kahwin lagi pun cerai lagi, kahwin lagi cerai lagi. Sebab masalah bukan pada tu, bukan masalah pada masalah pada dia. Perbetulkan dirilah. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah mohon maaf. Tertangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa sikitlah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siapa yang nak sabun boleh? Nak habis stok, ada 5 lagi. Sabun basuh InsyaAllah.